Yang berhormat Subang. Terima kasih Tuan Speaker kerana memberi peluang pada saya untuk memberi ucapan menyambut Titah Diraja. Tuan Speaker, ada keberangkalian bahawa ucapan Titah Diraja ini akan menjadi ucapan dasar terakhir bagi Parlimen ke-14 ini. Ini adalah kerana ada kemungkinan besar pilihan raya ke-15 akan berlaku tahun ini. Ada banyak desas-desus berkata ia akan berlaku pada bulan Jun atau Julai, ada yang kata bulan September. Sebahagian daripada ahli parlimen di dalam dewan ini akan kembali berkhidmat selepas pilihan raya 15 dan ada sebahagian yang akan mengakhiri penggal mereka. Saya sendiri tidak tahu sama ada saya akan dapat atau tidak untuk terus berkhidmat sebagai seorang parlimen. Oleh yang demikian, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memberi pandangan-pandangan saya demi kepentingan negara dengan izin to use this occasion to deliver a simple policy farewell speech of sort, just in case. Tuan Speaker, sudah hampir 9 tahun saya berkhidmat sebagai seorang parlimen. Pada tahun 2013, saya berkhidmat sebagai ahli parlimen Kelana Jaya dan sejak 2018 sebagai ahli parlimen Subang. Saya bermula sebagai ahli parlimen pembangkang selama 5 tahun, kemudian 22 bulan sebagai ahli parlimen kerajaan dan lepas itu kembali menjadi pembangkang. Saya telah merasai kemenangan, harapan besar, kehampaan dan juga pengkhianatan. Tuan Speaker, politik Malaysia ni macam roller coaster. Saya bertuah kerana dapat merasai masa sebagai ahli parlimen kerajaan dan juga sebagai ahli parlimen pembangkang. Rupa-rupanya tak banyak beza pun. Nak jumpa menteri lebih kurang sama susahlah. Dan nak beri pandangan dasar-dasar reformasi tiada yang betul-betul berminat untuk dengar pun. Oleh itu, ucapan saya ini, ucapan terakhir dasarlah, adalah ditujukan kepada semua. Dari berpuluh-puluh dasar reformasi yang penting, ucapan pendek saya ini yang ada cuma 12 minit akan fokus kepada 3 reformasi pada pendapat saya yang terpenting saja, iaitu gaji untuk rakyat, masalah brain drain dan akhir sekali tentang tadbir urus. Tuan Speaker, saya mulakan dengan isu gaji bagi golongan B40 yang tidak naik-naik setiap tahun. Walaupun sesiapa kerajaan tetap tidak naik. Kita hidup di negara dan yang rakyatnya berbilang kaum dan agama. Our diversity diberi penekanan yang kuat oleh semua orang politik. Ada orang Cina yang kaya, tetapi terasa hidup mereka tidak adil sebagai second class citizen. Ada jutawan India yang rasa dia dibuli sebagai third class citizen. Ada pula golongan Bumiputera elit yang sangat kaya, tetapi kononnya membela nasib nelayan petani yang miskin. Sungguh hebat sekali pendirian masing-masing. Dan setiap pendirian ada pula elemen-elemen kebenaran dan ada elemen-elemen kelentong. Tetapi apabila isu gaji minimum dikemukakan, tiba-tiba golongan elit sama ada Melayu, Cina atau India secara ajaib dapat menonjolkan satu tahap muhibah yang hebat sekali. Golongan elit dari semua kaum bersatu padu menolak kenaikan gaji minimum. Tuan Speaker, gaji minimum bukannya isu perkawaman, tetapi isu morality, isu inequality dan isu penindasan kelas atasan terhadap yang miskin. Banyak yang mencadangkan, termasuk saya sendiri, supaya gaji minimum dinaikkan kepada kadar 1,500 sebulan. Namun saya tahu, ini pun tidak mencukupi untuk satu keluarga. Dengan tanggungan yang banyak dan kos sara hidup yang tinggi, gaji minimum seharusnya sekurang-kurangnya dapat memberi pendapatan 2,700 bulan bagi setiap keluarga untuk menjalani kehidupan yang bermaruah. Dari segi ekonomi, gaji minimum bukanlah satu solusi jangka panjang. Ia adalah satu jenis wage distortion. Kalau kita benar-benar hendak dengan izin market forces to set wages, maka kita perlu mereformasikan hak-hak pekerja supaya ia mencapai tahap ILO agar ia seimbang dengan hak-hak pelabur dan pemegang saham. Dari segi impak kepada ekonomi pula, apabila gaji B40 dinaikkan, 90% daripada wang ini akan dikita balik ke dalam ekonomi tempatan dan ini akan meningkatkan overall economic consumption. Sebagai bandingan, sekiranya kerajaan cuma membuat dasar-dasar pro-business untuk memenuhi kehendak golongan elit, apa-apa peningkatan harga golongan elit ini akan keluar dari ekonomi
tempatan melalui capital flight. Oleh yang demikian, prinsip dasar untuk menaikkan gaji adalah sebagai satu dasar that is both morally correct and also good economics. Adakah kerajaan dan majikan swasta berupaya menanggung kenaikan gaji B40? Jawapannya adalah boleh, tetapi ia harus dilakukan melalui kawalan berperingkat. Di manakah dana untuk membayar kenaikan gaji ini? Kita perlu menstrukturkan semula subsidi. Bukan batal subsidi, tetapi membuat konsolidasi dan menukarkan sebahagian subsidi kepada bantuan gaji minimum. Tuan Speaker, pada masa kini, program-program subsidi kerajaan menelan kos 52 bilion setahun. Malaysia mempunyai 2.6 juta keluarga dalam kategori B40. Jika jumlah subsidi besar 52 bilion ini dibahagikan sama rata kepada kesemua keluarga B40, ia bersamaan dengan bantuan 1,600 sebulan kepada setiap keluarga B40. Oleh itu, jika mana-mana kerajaan berpegang kepada alasan bahawa tidak cukup dana untuk menyelesaikan isu gaji minimum ini, kerajaan itu sebenarnya tidak bercakap benar. Dalam bahasa Kelantan, duit itu belana. Memang banyak. Ada tak contoh kerajaan yang berjaya menaikkan gaji minima tanpa menjejaskan ekonomi? Ada. Kenaikan gaji minimum 7.6% setahun di Brazil pada masa pentadbiran Lula Inácio telah berjaya menolong 10% penduduk Brazil, iaitu 20 juta rakyat Brazil, keluar daripada kemelut kemiskinan. Dasar di Brazil itu juga diakui sebagai good economics oleh badan-badan kapitalis seperti IMF dan World Bank. Tetapi sebenarnya kita tak perlu naik gaji B40 pada kadar seperti Brazil pun. Tak payah 7.6%. Apa yang kita kena lakukan ialah pastikan kadar CPI campur 2% sudah memadai. Dasar ini juga perlu ada sunset clause, iaitu selepas 5 ke 10 tahun, hak asasi pekerja di bawah piawai ILO perlu mengambil alih konsep atau dasar gaji minimum. Tuan Speaker, saya menukar poin sekarang pada dasar reformasi kedua, iaitu masalah berkaitan brain drain. Malaysia memang mempunyai satu Human Development Index yang tinggi. Tetapi, terdapat banyak faktor menyebabkan kenapa kita tidak boleh mengatasi middle income trap. Setiap tahun, kita melahirkan graduan-graduan terbaik daripada segi Human Development Index, tetapi ramai yang berpotensi dan berbakat ini pula mengambil keputusan untuk berpindah ke negara lain seperti Singapura. Untuk membawa Malaysia ke tahap fully developed seperti Singapura, Taiwan, Jepun, South Korea, kita perlu ada dasar yang baik untuk memastikan majoriti besar pelajar terbaik Malaysia memilih untuk belajar dan berkhidmat di Malaysia. Apa dasar-dasar yang perlu dilakukan? Yang penting ialah peningkatan gaji. Ya, kalau Singapura menawarkan gaji 3 ke 5 kali ganda kepada graduan kita memanglah akan tertarik untuk pindah ke Singapura. Ya, memang ada graduan yang meninggalkan negara kerana isu politik. Kebebasan dan hak asasi yang terbantut di Malaysia, sistem merit yang tidak adil di antara kaum dan juga intra kaum. Semua isu-isu politik ini boleh diatasi sekiranya kita ada azam politik untuk menegakkan keadilan sosial dan keadilan peribadi. Pada perkiraan saya, yang pindah ke negara lain disebabkan politik dan isu merit adalah cuma 30% saja. Majoriti 70% bakat Malaysia yang berpindah adalah kerana isu gaji dan wang. Pada perkiraan saya, terdapat lebih kurang 1.2 juta rakyat Malaysia yang berpindah dan bekerja di luar negara. Majoriti mereka mempunyai ijazah dan bertaraf profesional. Kalau purata pendapatan mereka adalah 15,000 sebulan, ataupun duit Singapura 5,000 saja sebulan, ini adalah anggaran konservatif, rendah. Ekonomi dan GDP Malaysia telah kehilangan hasil dan daya produktiviti sebanyak 216 bilion setahun. Dan pengutipan hasil cukai pendapatan peribadi itu telah lesak sebanyak 54 bilion setahun. Jadi apakah yang perlu dilakukan untuk menyekat brain drain? Kita boleh kurangkan kadar pemindahan ini sebanyak 30% kalau kita ada sistem merit berdasarkan keperluan sosial tanpa mengira gender, kaum dan agama. Laksanakan hak asasi yang baik, jangan menindas dan buli golongan minoriti.
Kalau kita buat semua ni, mungkin 30% graduan yang tertarik untuk bekerja di negara lain akan tukar fikiran dan kekal di Malaysia. Jadi yang lebihan 70% ni macam mana pula? Kita perlu pastikan gaji berpatutan. Dan untuk melakukan ini, kita perlu ada sistem ekonomi yang ditabir dengan baik. Dan ini poin terakhir saya cuma ada 2 minit lagi. Ekonomi Malaysia, Tuan Speaker, memesak 40 tahun. Kadar ekspor kita meningkat dalam masa 40 tahun tu. Pengaliran FDI pun mantap. Tetapi unsur-unsur kroni kapitalisme yang bermula 40 tahun dahulu dan rasuah berterusan. Walaupun skandal 1MDB dan PRU14 telah berlaku semua ni, golongan elit mahakaya dari 2-3 dekad lalu telah kembali semula untuk menjadi dalang ekonomi kita. Nampaknya di Malaysia masalah kroni, rasuah dan salah guna kuasa sudah menjadi satu budaya yang sangat liat untuk dihapuskan. Di arena politik pula, kita telah menyaksikan hujan kata-kata. Badan-badan yang sepatutnya bebas dari pengaruh politik pula jelas menunjukkan pengaruh rasuah dan salah guna kuasa. Jelas sekali dengan izin, bad behavior is prevalent beyond politics and is deep inside the entire system of government. Dewan Yang Mulia ini boleh melakukan beberapa perkara untuk memastikan kita menawan budi kroni dan rasuah. Pertama, political financing reform perlu disokong oleh semua. Kedua, setiap ahli parlimen perlu mengambil langkah mengamalkan transparansi penuh di dalam hal kewangan pejabat masing-masing. Janganlah sekadar membuat ucapan di dalam forum, keluarkan kenyataan media, masuk di dalam social media dan TikTok bahawa kamu menentang rasuah, semua ini baik tapi tak cukup. Kesemua ahli-ahli di dalam Dewan Yang Mulia ini perlu menerbitkan akaun kewangan pejabat yang diaudit untuk diteliti rakyat. Kalau nak terima duit dari kroni dan golongan elit atau anak-anak taikun, terbitkan fakta itu dalam akaun. Biar satu dunia dapat lihat dan selepas itu biar rakyat membuat keputusan sama ada kita ini populis hipokrit atau benar-benar orang politik yang bersih. Yang berhormat Subang Gulong. Terima kasih Tuan Speaker. Saya ada satu poin lagi, tak apa. Saya akan bubuh dalam Facebook saya. Terima kasih beri peluang ini pada saya. Saya cuma nak kata satu benda saja, Tuan Speaker. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk meminta maaf atas apa-apa salah kata, apa-apa kritikan dan pandangan keras di dalam Dewan Yang Mulia ini sepanjang sidang Parlimen 14 ini. Ini dilakukan demi kepentingan rakyat dan negara. And lastly, if the elections do happen this year, I want to wish all the very best in your future endeavours. Sekian, terima kasih.